Salam sejahtera kepada Puan Dayang Azma. Saya Andriana Anak Dawi. Nombor matrik saya 74107. Saya mewakili ahli duluan saya, Hong Jing Fei 7484, Cynthia Usendison 74525, Bumi Anak Eta 77049 dan Vanessa Anak Muhi 77061 dalam pembentangan kami mengenai topik 1 iaitu kesediaan graduan untuk pasaran pekerjaan. Berikut merupakan isi kandungan bagi slide kami, antaranya pengenalan, objektif kajian, sorutan kajian, metodologi kajian, hasil dapatan dan perbincangan, kesimpulan serta rujukan. Bagi pengenalan, tahap ketersediaan bakal graduan dalam pasaran buruh merupakan salah satu aspek yang sering mendapat perhatian di dalam negara maupun secara global. Ketika bakal graduan bersedia untuk memulakan perjalanan pekerjaan mereka, adalah penting untuk mengakui kepentingan kesediaan mereka untuk pasaran kerja. Dalam lanskap yang sangat kompetitif hari ini, majikan mencari calon yang bukan sahaja memiliki kelayakan akademik tetapi juga menunjukkan pelbagai kemahiran dan sifat yang menyumbang kepada kebolehpasaran mereka. Walaupun pendidikan melengkapkan graduan dengan pengetahuan teori, adalah penting untuk merapatkan jurang antara akademik dan tuntutan dunia sebenar pasaran pekerjaan. Dengan ini kami akan meneroka bidang utama untuk kesediaan siswaza, kemahiran praktikal, kebersesuaian, kesedaran industri, rangkaian dan pembelajaran berterusan. Dengan membangunkan aspek-aspek ini secara aktif, bakal graduan meletakkan diri mereka sebagai aset berharga dalam pasaran kerja, memastikan peralihan yang lancar daripada dunia akademik kepada dunia profesional. Objektif kajian kami terdiri daripada 3 bahagian, iaitu objektif 1 untuk mengenal pasti kebimbangan para graduan sebelum melangkah ke arah pekerjaan dan langkah yang diambil bagi mengatasi kebimbangan tersebut. Objektif kedua untuk mengkaji tahap kesediaan bakal graduan menempuh dunia pekerjaan, dan objektif ketiga untuk mengenal pasti jenis kemahiran yang dimiliki bakal graduan UNIMAS. Bagi sorutan kajian, ia terbahagi kepada 3, iaitu kebimbangan dan langkah, tahap kesediaan dan yang ketiga adalah jenis kemahiran. Kebimbangan, kehilangan pekerjaan, penurunan gaji dan tekanan kerja yang tinggi yang meningkat menyebabkan kebimbangan kerjaya untuk graduan baru. Akibatnya, ramai graduan baru mengalami kemurungan dan kekecewaan dengan beberapa daripada mereka mampu mengawal selia diri menurut Elvina dan Andriani 2023. Bagi langkah, menurut Cik Omar 2016, graduan perlu meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan kemahiran insaniah kerana kedua-duanya memainkan peranan utama bagi majikan dalam memilih pekerja. Bagi tahap kesediaan, aset penting sebagai menunjukkan kesedaran pelajar berada dalam industri dan bersaing dengan graduan dari institusi lain ialah kemahiran, iaitu sama ada kemahiran teknikal maupun kemahiran bukan teknikal menurut Othman dan Hassan 2019. Menurut SUM, faktor yang mempengaruhi tahap kesediaan graduan dalam menceburi bidang pekerjaan termasuklah faktor minat, faktor pekerjaan, faktor ibu bapa, faktor pengetahuan dan faktor institusi. Jenis kemahiran, menurut Ibrahim dan Mahmud 2021, graduan perlu mempunyai kriteria yang diperlukan oleh majikan seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran menjadi pemimpin dalam organisasi, mengamalkan budaya kerja yang berpasukan dan selalu membantu satu sama lain. Menurut Zakaria dan Daud 2020 pula, kemahiran terbagi kepada 7 juzuk. Antaranya ialah kemahiran berkomunikasi, berfikir secara kritis, kemahiran dalam penyelesaian masalah, bekerja dalam pasukan, pembelajaran yang berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika moral dan profesional serta kemahiran kepemimpinan. Bagi metodologi kajian, instrumen kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif untuk mengkaji atau menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan berdasarkan objektif-objektif kajian. Kaedah soal selidik telah digunakan dan bersifat tertutup, di mana soalan adalah berbentuk struktur dan responden hanya memilih jawapan yang telah ditentukan sahaja. Persampilan pula, seramai 104 orang responden dipilih secara rawak untuk menjawab borang soal selidik, iaitu pelajar tahun akhir yang akan memasuki alam pekerjaan. Bagi pengumpulan data-data akan diperolehi daripada tinjauan terhadap sampel yang berasaskan borang soal selidik melalui Google Form dan
Lokasi kajian ini dijalankan ke atas pelajar tahun akhir di Universiti Malaysia Sarawak. Bagi dapatan dan perbincangan, terdiri daripada demografi responden, kebimbangan para graduan sebelum melangkah ke arah pekerjaan, tahap kesediaan bakal graduan menempuh dunia pekerjaan dan jenis kemahiran yang dimiliki bakal graduan. Bagi demografi responden, untuk A iaitu jendina, perempuan merupakan responden yang tertinggi dalam soal selidik, iaitu sebanyak 54 orang daripada 104 orang responden bersamaan dengan 51.9%, manakala lelaki adalah responden yang terendah, iaitu sebanyak 50 orang bersamaan dengan 48.1%. Kumpulan umur Kumpulan umur yang paling dominan adalah berumur 23 tahun, iaitu sebanyak 73 orang bersamaan dengan 70.2%. Dan yang terendah pula adalah bagi kumpulan umur 21, 27, 29 dan 38 tahun, masing-masing seorang saja responden bersamaan dengan 1.1% bagi setiap kumpulan umur tersebut. C. Program pengajian. Kajian hubungan industri dan perburuhan merupakan program yang paling tinggi dalam kajian ini, iaitu sebanyak 42 orang bersamaan 40.4%, dan sebanyak 15 orang bersamaan 14.4% daripada program kajian khidmat sosial. Seterusnya diikuti 11 orang bersamaan dengan 10.6 merupakan daripada pelajar dari program kajian antarabangsa, dan selebihnya adalah program antropologi dan sosiologi, kajian politik dan pemerintahan, dan program perancangan dan pembangunan, iaitu masing-masing sebanyak 12 orang bersamaan 11.5%. Berdasarkan jadual 2, kebimbangan para graduan sebelum melangkah ke arah pekerjaan telah menunjukkan skor min paling tinggi adalah pilihan jawapan ya, iaitu sebanyak 1.566 daripada pilihan jawapan tidak dan tidak pasti. Ini bermakna kebanyakan responden atau bakal graduan mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi dalam melangkah ke arah dunia pekerjaan. Raja 4 menunjukkan analisis kebimbangan para graduan sebelum melangkah ke arah pekerjaan, di mana soalan 1 hingga soalan 5 bagi pilihan jawapan ya mempunyai peratusan paling tinggi antara pilihan jawapan tidak dan tidak pasti. Namun hanya soalan 2 antara yang mempunyai peratusan yang paling tinggi bagi pilihan jawapan ya, iaitu sebanyak 90 bersamaan 86.5% berbanding dengan soalan-soalan lain. Berdasarkan jadual 4, tahap kesediaan bakal graduan menempuh dunia pekerjaan telah menunjukkan skor min paling tinggi adalah pilihan jawapan belum bersedia, iaitu sebanyak 1.81 daripada pilihan jawapan yang lain. Ini bermakna kebanyakan responden atau bakal graduan mempunyai pandangan dan tahap kesediaan yang rendah terhadap liku-liku dunia pekerjaan mereka pada masa akan datang. Raja 5 menunjukkan analisis tahap kesediaan bakal graduan menempuh dunia pekerjaan, di mana soalan 6 hingga soalan 8 bagi pilihan jawapan bersedia mempunyai peratusan paling tinggi antara pilihan jawapan skala Likert yang lain. Namun hanya soalan 7 antara yang mempunyai peratusan yang paling tinggi bagi pilihan jawapan bersedia, iaitu sebanyak 61 bersamaan 58.7% berbanding soalan-soalan lain. Berdasarkan jadual 6, tahap kesediaan bakal graduan dalam menempuh dunia pekerjaan telah menunjukkan skor min paling tinggi adalah pilihan jawapan sangat setuju, iaitu sebanyak 1.56 daripada pilihan jawapan yang lain. Secara kesimpulan, kebanyakan responden mempunyai tahap kesetujuan yang tinggi bahawa bakal graduan haruslah memiliki tahap kesediaan yang tinggi sebelum menempuh dunia pekerjaan, kerana dunia pekerjaan semakin mencabar kini. Seterusnya, Raja 6 membentangkan analisis tahap kesediaan bakal graduan menempuh
dunia pekerjaan, di mana soalan 9 menunjukkan bahawa pilihan jawapan sangat setuju mempunyai peratusan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 59 bersamaan 56.7% berbanding pilihan yang lain. Jadual 7 pula menunjukkan analisis jenis kemahiran yang dimiliki bakal graduan UNIMAS dari segi kerja berpasukan. Analisis menunjukkan bahawa majoriti bakal graduan mampu menerima dan mengikut arahan yang diberikan oleh ketua atau majikan dengan mencatat kekerapan sebanyak 86 bersamaan 82.3%. Jadual 8 menunjukkan analisis jenis kemahiran yang dimiliki bakal graduan UNIMAS dari segi tahap kepimpinan. Analisis menunjukkan bahawa majoriti bakal graduan dengan kekerapan sebanyak 72 bersamaan 69.9% berkeupayaan untuk melibatkan diri dalam berbagai kerja berpasukan. Jadual 9 menunjukkan analisis jenis kemahiran yang dimiliki bakal graduan UNIMAS dari segi kemahiran berkomunikasi. Analisis menunjukkan bahawa para bakal graduan dengan kekerapan tertinggi itu sebanyak 88 bersamaan 84.6% berkeupayaan untuk menukar maklumat dan pendapat secara lisan dan bertulis serta dapat menyampaikan maklumat dengan jelas. Jadual 10 menunjukkan analisis jenis kemahiran yang dimiliki bakal graduan UNIMAS dari segi kemahiran pejabat dan teknologi maklumat. Berdasarkan analisis tersebut, majoriti bakal graduan dengan kekerapan sebanyak 91 bersamaan 87.5% berkemahiran dalam menggunakan Microsoft. Jadual 11 menunjukkan analisis jenis kemahiran yang dimiliki bakal graduan UNIMAS dari segi kemahiran interpersonal. Berdasarkan rajah tersebut, majoriti bakal graduan dengan kekerapan sebanyak 71 bersamaan 68.9% mempunyai kemahiran dalam menepati masa dan diikuti dengan bakal graduan yakin berkesentiasa peka dan mengikuti perkembangan semasa sebanyak 70 bersamaan 68%. Jadual 12 menunjukkan ringkasan untuk menganalisis sejenis kemahiran yang dimiliki bakal graduan di UNIMAS. Skor min yang paling tinggi merupakan kemahiran yang bersedia untuk pasaran pekerjaan. Kemahiran interpersonal merupakan kemahiran yang mencapai skor min yang paling tinggi iaitu 3.0465 dan diikuti dengan kemahiran kerja berpasukan sebanyak 3.0115 skor min. Seterusnya ialah kemahiran pejabat dan teknologi maklumat mencapai skor min sebanyak 2.618. Keempat ialah kemahiran berkomunikasi sebanyak 2.4923 skor min. Akhirnya kemahiran yang mencapai skor min yang terendah ialah kemahiran kepimpinan sebanyak 2.2808. Secara kesimpulannya, kesediaan para graduan dalam dunia pekerjaan adalah pada tahap yang membimbangkan dan bakal berdepan dengan pelbagai perkara yang tidak akan dijangka. Dunia yang semakin canggih dan mewah telah membuat para belia kini berasa selesa dan tiada penyediaan diri yang lebih baik, terutamanya dari segi mental dan fizikal. Para graduan seharusnya tidak hanya bergantung kepada keputusan akademik yang dimiliki untuk menempatkan diri dalam pasaran buruh. Seorang mahasiswa yang bersedia dan mempunyai disiplin yang tinggi seharusnya mempunyai pelbagai kemahiran seperti kerja berpasukan, kepimpinan dan kemahiran berkomunikasi yang baik antara satu sama lain. Oleh hal yang demikian, bakal graduan yang akan menempuh dunia pekerjaan pada masa akan datang haruslah bersikap terbuka untuk berani mencuba sesuatu yang baru dalam dunia pekerjaan dan tidak mudah berputus asa dalam apa jua keadaan yang menghalang. Ini adalah rujukan kami. Sekian, terima kasih.